Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Anak-anak dirahmati Allah sekalian, Muallim harapkan antum semua berada dalam keadaan sihat wal afiat, dan Muallim pun alhamdulillah sihat. InsyaAllah untuk anak-anak 6 sidik Muallim akan mengajar antum mata pelajaran sirah. Tu ada buku tu lah kita akan guna. Buku tu kita akan guna macam ni. Okey. InsyaAllah kita akan cuba belajar juga walaupun secara jarak. Kamu di rumah, Muallim di rumah, insyaAllah. Okey. Sebelum tu Muallim tengok ada, Muallim rasa lah tak ada pelajar baru untuk tahun 6 ni. Semua pelajar lama. Lebih kurang ada 32 orang. 32 orang. Ramai lah. Jadi sebelum kita mulakan belajar, kita baca dulu Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kena Baik, anak-anak dirahmati Allah sekalian, kita akan tengok buku sirah ni. Tahun lepas Muallim ajar juga sirah kan, dan kita tak habis lagi perjuangan dalam UPKK. Dan kalau ikut kamu akan ambil UPKK lah pada tahun ini. Tapi kita tak tahulah macam mana keadaan, jadi ke tak jadi. Tapi tak apa, kita teruskan belajar. Okey. Kita tengok dulu dalam isi kandungan pelajaran 1 tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan tengok tentang unit 1 tentang perang Hunain. Banyak kan? Tahun lepas kita belajar banyak perang apa? Perang Khandaq kan? Perang Khandaq dan sebagainya lah. Okay, ini untuk tahun ni kita akan tengok tentang perang Hunain, perang Taif, perang Tabuk. Tabuk tau, bukan Tebuk. Sebab tu Muallim nak antum semua belajar ni pegang pensil ke, pegang pen ke, pegang highlight ke, ada apa-apa boleh tanda teruskan. Yang tak ada baris boleh isi baris, garis ke, highlight dan sebagainya. Perang Tabuk. Yang keempat, Hajjatul Wida', haji perpisahan. Yang kelima, kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kita akan tengok, kita akan belajarlah satu persatu, sikit-sikit insya-Allah. Jangan stres-stres, relax-relax, tenang-tenang kan. Sambil-sambil baring pun boleh tengok video kan. Okey, insya-Allah. Baik. Kita akan tengok pada muka surat 2 mula. Ni pelajaran tentang sirah Rasulullah, tengok pada muka surat 2. Okey. Sekejap Muallim minum air sikit. Kering tekak. Okey. Tengok Muallim zoom muka surat 2 Okey, ada semua buku Okey. Perang Hunain. Tarikh dia berlaku pada 10 Syawal tahun ke-8 Hijrah bersamaan 629 Masih. Tempat Hunain. Jadi Hunain ni adalah nama tempat. Hunain nama tempat. Kita tengok peta tu kan. Madinah ke atas, bawah Madinah ada Mekah, lepas tu bawah Hunain. Jadi Hunain ni dekat dengan kota Mekah. Yang warna biru tu laut. Yang pertama tu sebelah Mekah Hunain tu Laut Mati. Laut Mati ataupun kita panggil Laut Merah tu kan. Lepas tu Teluk Idin dan Teluk Parsi. Okey, itu gambaran peta dalam kawasan Hunain. Jadi kita tengok punca peperangan, keangkuhan Bani Hawazin dan Thaqif. Okey. Ni penting pensil ni. Isi baris terus Keangkuhan Bani Hawazin. Hawazin, ha baris atas, waw baris atas, zai baris bawah. Bani Hawazin dan Bani Thaqif.
Thaqif. Okey. Si baris Thaqif yang menduduki kota Taif, tidak mengakui kekuatan Islam. Dia tak mengaku Islam ni kuat. Dia tak respect. Dia pandang lekeh. Kita tak boleh. Islam ni mesti duduk di tempat yang paling tinggi. Sebab tu kita di Malaysia ni Islam sebagai agama persekutuan. Mereka berpakat untuk menghalang perkembangan Islam dengan memerangi umat Islam. Maka terbentuklah kumpulan musuh yang terdiri daripada Bani Hawazin. Mereka berpakat, mereka kumpulan-kumpulan ni untuk sama-sama, siapa yang tak suka Islam dia bergabung. Okey. Yang pertama Bani Hawazin tadi. Bani Hawazin, Bani Thaqif. Bani apa tu? Cuba sebut. Bani apa? Bani Jashim. Tak. Okey. Bani Jusham. Bani Jusham. Dan Bani Sa'id Ibni Bakar. Bani Sa'id Ibni Bakar. Okey. Ada berapa tu? Hawazin 1, Thaqif 2, Jusham 3, Sa'id Ibnu Bakar 4. Ada 4 kumpulan musuh yang benci kepada Islam bergabung untuk berperang dengan orang Islam. Dalam peperangan apa? Dalam peperangan Hunain. Okey, kita tengok bawah tu. Bilangan tentera yang terlibat. Jumlah tentera Islam seramai 12,000 orang yang terdiri daripada 10,000 kaum Muhajirin dan Ansar. Orang Islam ada 12,000, 10,000 orang Muhajirin dan Ansar. Orang Muhajirin ni orang Mekah yang berhijrah ke Madinah, itu orang Ansar. Manakala 2,000 orang lagi daripada orang yang baru memeluk Islam selepas peristiwa pembukaan kota Mekah. Kita tengok tahun lepas kita baca kan Fathul Mekah. Fathul Mekah tu ramai orang masuk Islam. Antaranya 2,000 ni lah yang terlibat sekali dalam peperangan Hunain. Jumlah tentera musuh tidak diketahui bilangannya. Tentera Islam diketuai oleh Rasulullah SAW, manakala tentera musuh diketuai oleh Malik bin Auf. Okey, perang Hunain, banyak kumpulan yang bergabung di pihak musuh melawan dengan tentera Islam, juga ada yang bergabung Muhajirin dan Ansar, yang Rasulullah jadikan mereka sebagai saudara, dan 2,000 tentera daripada orang baru masuk Islam, mu'allaf lah kan, orang baru masuk Islam. Baik, kita tengok pula seterusnya persiapan sebelum peperangan. Okey, persiapan sebelum peperangan. Okey, mana ada sikit. Okey, lagi nampak lebih clear lagi. Okey, peristiwa sebelum peperangan, kaum Hawazin dan Thaqif membuat kubu pertahanan di Hunain. Mereka buat kubu pertahanan di Hunain. Mereka bercadang untuk menyerang secara serentak ke atas tentera Islam. Rancangan pihak musuh telah diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda mengarahkan tentera Islam agar bersiap sedia untuk berperang. Mereka dah buat kubu, mereka nak serang hendak secara serentak, nak bagi kejutan lah kepada tentera Islam. Tapi dengan kuasa Allah, Rasulullah dah dapat baca, dah dapat tahu dah dia punya taktik tu. Jadi Rasulullah berpesan kepada tentera-tentera Islam supaya bersiap sedia, sentiasa berjaga-jaga, jangan leka dan jangan lalai. Baik, kita tengok sikit peristiwa semasa peperangan. Apa yang berlaku semasa peperangan? Jumlah tentera Islam yang ramai telah menyebabkan umat Islam berasa terlalu yakin untuk menang. Ni bahaya. Ini antara satu sikap yang kita kena jaga. Terlalu yakin, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil overconfident. Okey. Ini menunjukkan adanya sifat takbur. Takbur ni apa? Takbur ni kita bangga, kita rasa diri kita hebat, kita rasa diri kita kuat, kita rasa kita lebih bagus daripada orang lain. Itu takbur. Adanya sifat takbur di kalangan tentera Islam. Tentera Islam diserang secara mengejut ketika melalui lembah Hunain
yang terletak di antara Mekah dan Taif, menyebabkan keadaan tentera Islam menjadi kucak-kacir. Kesan daripada serangan tersebut, tentera Islam telah berpecah belah dan ada yang melarikan diri. Kenapa ada sifat takbur ni? Sebab tentera Islam ramai, 12,000. Selama ni, sebelum ni peperangan kita tengok, tentera Islam sikit je. 300 orang lawan 1,000 orang. 3,000 orang lawan 10,000 orang. Ni dalam peperangan ini orang Islam ramai, 12,000. Menyebabkan ada antara mereka yang mengambil sambil lewa, rasa takbur, kita ramai, kita kuat kan. Macam main bola lah kan, kita ada 11 orang tu 5 orang kena kat mereka, tinggal 6 orang. Kita rasa kita boleh menang, tapi kalau kita main-main, kita bongkak, kita sombong, kita boleh kalah. Ini yang terjadi dalam peperangan Hunain. Ini yang terjadi dalam peperangan Hunain, yang mana orang Islam, tentera Islam, ada yang bersifat dengan sifat takbur, sombong, rasa ramai, rasa kuat, sehingga Allah menghantar ujian kepada mereka, yang mana tentera musuh berjaya mengucak-kacirkan tentera Islam, sehingga ada tentera Islam yang melarikan diri. Sebab tu kita ni, perkara yang paling penting dalam kehidupan kita adalah sikap ataupun akhlak. Nak buat apa sekalipun, kita pandai macam mana sekalipun, kita kaya macam mana sekalipun, kita kuat macam mana sekalipun, pastikan kita berakhlak dengan akhlak Islamiah, seperti mana yang akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya, dalam keadaan cemas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuba menenangkan keadaan baginda. Menenangkan keadaan. Baginda meminta Saidina Abbas radhiyallahu anhu menyeru tentera Islam agar berkumpul semula. Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan malaikat sebagai bantuan kepada tentera Islam. Pihak musuh diserang dengan hebat. Akhirnya tentera musuh telah berundur dan melarikan diri ke Taif. Dalam keadaan cemas tu, Rasulullah memainkan peranan sebagai ketua. Mengumpulkan, menyeru, memberi kata-kata semangat kepada tentera Islam, jangan lari, buat semula, buat balik, bangkit semula, sehingga Allah hantar pertolongan melalui para malaikat dan kita berjaya mengalahkan tentera musuh, sehingga tentera musuh lari ke Taif. Itu nampak, bila kita ada sikap yang tidak baik, memang akan ada memberi kesan tidak baik pada kita. Tapi Alhamdulillah, Allah hadirkan juga kemenangan kepada tentera Islam, walaupun ada di antara mereka yang sudah kecundang. Maknanya kecundang ni kalah sebab apa? Kalah dengan sikap yang tak baik tu. Jadi Allah nak bagi pengajaran kepada kita ni, bukan sekadar pengajaran kepada mereka yang berperang pada waktu itu, tapi pengajaran juga kepada kita dalam hidup ni. Nak buat apa-apa, jangan ada perasaan sombong, bongkak, ujub, takbur dan sebagainya. Perkara-perkara yang perkara-perkara mazmumah, perkara-perkara yang keji, jangan ada dalam diri kita, jangan ada dalam hati kita. Sebab ia akan merosakkan dan ia akan menjauhkan rahmat dan pertolongan Allah kepada kita. Okey. Anak-anak dirahmati Allah sekalian, jadi makna rasa cukup sekadar itu. Kalau kita tengok, ada satu lagi, sikit lagi pada muka surat 4 dan 5. Pada muka surat 4 dan 5, minta maaf Mu'alim tak ambil gambar. Boleh kita tengok, kita habiskanlah muka surat 4 dan 5 ni. Tengok pada muka surat 4. Okey, pada muka surat 4 keputusan peperangan. Nombor 1, kemenangan di pihak Islam. Walaupun pada pusingan pertama tentera Islam telah tewas disebabkan sifat takbur. Dah tewas dah tu. Sebab apa? Lari, berpecah belah kan. Yang kedua, pihak musuh meninggalkan benteng pertahanan dan meninggalkan harta rampasan yang banyak. Yang ketiga, harta rampasan dan tawanan perang dibawa ke mana? Ke Ja'ronah. Nombor 3 tu, harta rampasan dan tawanan perang dibawa ke Ja'ronah. Isibat
iaitu kira-kira 10 batu ke utara Mekah. Nombor 4, bilangan tentera Islam yang syahid seramai 14 orang. 14 orang tentera Islam yang syahid, mati syahid. Jumlah tentera musuh yang terbunuh tidak diketahui. Tentera musuh yang ditawan seramai 6,000 orang. Berjaya ditangkap 6,000 orang. Dan 80 orang daripadanya memeluk Islam. Okey. Jadi walaupun pada awalnya tewas, akhirnya tentera Islam menang sehingga berjaya menangkap 6,000 orang. Dan 80 orang secara sukarela masuk dalam Islam. Dan pada muka surat 5, surat 4 bawah tu, surah At-Taubah ayat 25. Surat At-Taubah ayat 25, sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam banyak medan perang dan di medan perang Hunain, iaitu semasa kamu berasa menggah dengan sebab bilangan kamu yang ramai. Maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikit pun, dan semasa kamu berasa bumi yang luas itu menjadi sempit kepada kamu, kemudian kamu berpaling undur melarikan diri. Surah At-Taubah ayat 25. Allah disebut dalam Al-Quran, jangan menggah dengan bilangan, dengan kekuatan. Nanti Allah akan hantar ujian kekalahan kepada kita. Yang terakhir, tengok pada muka surat 5, pengajaran dia yang pertama, Allah SWT sentiasa memberi pertolongan kepada kaum muslimin yang berusaha menegakkan Islam. Yang kedua, bilangan yang banyak tidak semestinya boleh menjamin kemenangan. Yang ketiga, berpecah belah asas kekalahan, mentaati pemimpin asas kemenangan. Jadi kena ikut cakap pemimpin, ketua kat rumah kita, mak ayah kena ikut cakap mereka. Dan jangan pecah belah, jangan bergaduh adik-beradik, menyebabkan kita mudah dirosakkan oleh syaitan. Yang keempat, sikap tidak berputus asa. Rasulullah SAW memberi semangat kepada tentera Islam untuk terus berjuang. Jangan ada sifat putus asa. Walaupun kalah, bangkit semula, lawan semula, sehingga ke akhirnya insya-Allah Allah akan bagi kejayaan kepada orang yang rajin berusaha. Dan yang kelima, Islam tidak membenarkan umatnya bersikap takbur dan berputus asa. Ya anak-anak dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah untuk hari ini kita dah tengok perang Hunain, yang mana umat Islam hampir tewas tapi akhirnya menang. Mudah-mudahan banyak pengajaran yang kita dapat pada hari ini yang boleh memberi sedikit semangat kepada kita untuk meneruskan kehidupan kita sebagai khalifah di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah, yang buruk datang daripada diri mu'alim sendiri. Minta maaf segala kekurangan. Ada masa boleh ulang baca balik, ulang kaji balik. InsyaAllah kita jumpa pada pembelajaran yang akan datang. Jadi mu'alim mohon jasa baik semua. Yang dah tengok video ni boleh tulis nama kat bawah, supaya mu'alim boleh rekod dan tengok siapa yang dah tengok, siapa yang dah belajar dan siapa yang belum. Mu'alim minta tolong, okey, insya-Allah. Jadi kita tangguh kelas kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.